peperiksaan, dalam orientasi peperiksaan UPSR sebagai contoh yang menjadi amalan kita dapati keseluruhan fokus kita, keseluruhan pemikiran kita, keseluruhan resource yang kita ada itu ditumpukan kepada untuk mencapai 6A di peringkat sekolah dengan GPS dan sebagainya. Dan ini kita telah lakukan lama. Sebab itu pengumuman demi pengumuman setiap tahun itu yang diberi perhatian kita ialah berapa ramai pelajar yang peroleh 6A. Sedangkan kita tahu itu tidak membantu untuk kita mengangkat kualiti sistem pendidikan kita. Bukan saya katakan 6A tidak penting, tetapi 6A itu bukan matlamatnya. Dalam sistem pendidikan kita ini, kita mesti berlaku adil. Kita ada 440,000 pelajar UPSR setiap tahun. Sepatutnya sistem pendidikan kita yang melibatkan 5 juta pelajar ini perlu menyentuh setiap pelajar itu diberikan ilmu kemahiran adab yang paling minimum. Kalau dia berada di sekolah rendah contohnya, sepatutnya kita sudah menilai di UPSR itu pelajar telah mencapai tahap minimum. Dan kalau kita lihat, kenapa kurikulum kita dinamakan kurikulum standar sekolah rendah? Tujuannya bukan standardization, bukan kepada satu. Standard dalam kurikulum kita itu merujuk kepada bagaimana standard itu untuk membantu kita memastikan pelajar-pelajar kita telah mencapai tahap tertentu. Dan paling kurang tahap yang paling minimum. The minimum standard. Dan saya ulang banyak kali ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab betul-betul dia memberikan kesan kepada saya. Kalau saya tidak lakukan perubahan ini, bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita berlaku tidak adil. Bayangkan setiap tahun, dalam peperiksaan, dalam ujian penilaian sekolah rendah, UPSR itu, setiap tahun, I'm talking every year. Bukan tahun 2018, 17, 16 berterusan. Daripada 440,000 pelajar yang ambil peperiksaan UPSR dalam pelajaran matematik itu, consistently lebih daripada 90,000 tidak menguasai tahap minimum dalam matematik. Sebab dalam UPSR dia tidak ada lulus gagal, dia kata tahap minimum. Tahap minimum maknanya E. Kerana apa? Sebab selama ini fokus pemikiran kita, perhatian kita, celebration kita kepada yang 6A. Kita tidak memberikan perhatian kepada each individual student yang kita janjikan bahawa mereka ini perlu mencapai tahap minimum. Kalau setidak-tidaknya pun dalam knowledge, pengetahuannya itu, subjek yang dia ambil itu. Jadi, sebagai tanggungjawab moral kita, bagaimana kita boleh merasa selesa bahawa setiap tahun ada pelajar kita yang tidak mencapai tahap minimum selepas 6 tahun sekolah. Selepas 6 tahun. Dan lebih menyedihkan jika sekiranya selepas 6 tahun ada pelajar kita yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira. Jauh lebih sedih lagi. Sebab itu saya rasa dalam orientasi pertumbuhan ini, selain kita melihat perkembangan menyeluruh, yang pertama kita kena pastikan bahawa fokus kita sekarang ini ialah untuk memastikan pelajar kita telah mencapai tahap minimum dalam setiap aspek. Kalau dalam mata pelajaran contohnya, kena pastikan. Kalau dulu 90,000, kita kena bertekad daripada sekarang, tahun 2019, sepatutnya pelajar kita bukan 90,000. Kita kurangkan, reducekan menjadi 50,000, 30,000, 20,000. Dan satu peringkat, kita punya aspirasi kita bersama, tidak ada pelajar di Malaysia yang mengambil apa-apa subjek pun yang tidak mencapai tahap minimum. Saya rasa itu jauh lebih beretika dan lebih bermoral daripada segi kita untuk melaksanakan sistem pendidikan kita. Sebab itu dalam orientasi pertumbuhan ini, kita kena pastikan itu berlaku. Saya tidak minta sesuatu yang luar biasa. Saya tidak minta supaya pelajar-pelajar kita semua dapat 6A. Yang saya minta, yang kita kena kembalikan sistem pendidikan kita itu mengembalikan the moral purpose
tanggungjawab moral kita untuk memastikan mereka mencapai tahap minimum dalam pendidikan. Dan itu kita perlu lakukan secara serius. Sebab kita ada 440,000 lebih pelajar UPSR ini, sepatutnya mereka telah mencapai tahap minimum. Itu saya bincang dari segi akademik, belum bincang dari segi nilai. Kalau dia umpamanya pelajar Islam pun, apa minimum standard seorang pelajar Muslim? Setidak-tidaknya selepas tahun 6 itu dia boleh solat. Contoh, dia boleh solat, boleh mengucap 2 kalimah syahadat, boleh baca ayat-ayat tertentu. The minimum standard. Takkan selepas 6 tahun baca 2 kalimah syahadat pun menjadi 4-5 kalimah. Susah agak kan? Jadi kena benda-benda seperti ini. Sama juga dari segi hormat, adabnya kepada guru. Benda-benda yang ini perlu kita beri perhatian. Dari segi jasmaninya. Sebab itu pada tahun 2018 itu bila saya mengumumkan aspek PAJSK itu, saya sengaja memberikan tumpuan kepada obesity. Obesity itu dari segi fizikal. Sepatutnya kita mendidik anak murid kita daripada tahun 1 sampai ke tahun 6, program bersama Kementerian Kesihatan kita untuk mengurangkan obesity. Mana mungkin sistem pendidikan kita nanti selepas setiap tahun tu pelajar obes kita bertambah. Maknanya ada yang tidak kena dengan sistem kita. Sebab kita mengabaikan benda-benda seperti ini. Sebab kita fokus orientasi peperiksaan, kita abaikan soal-soal seperti ini. So, jadi banyak perkara-perkara ini yang saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan guru sekalian, cikgu-cikgu yang ada sana, untuk memikirkan bersama-sama. Kita kembalikan sistem kita. So, jadi penguasaan minimum ini adalah trust kepada pendidikan yang berorientasikan pertumbuhan. Tetapi soalan ditanya kepada saya juga. Kalaulah tahap minimum ini terlalu penting sangat, bagaimana kita nak menentukan kualiti kemenjadian murid? Asyik-asyik tahap minimum saja. Dan kalau ditanya kepada saya, Datuk kata tak boleh fikir 6A. Tak boleh capai yang itu. Bagaimana menentukan kualiti? Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan tentang pelajar mau dapat 6A. 6A itu pada saya is a byproduct. InsyaAllah pelajar kita akan mendapat 6A. Yang setiap tahun, sejak daripada tahun 2017, 18, 19 ini dia meningkat. Itu saya yakin dan data menunjukkan. Tetapi kita kena ubah cara berfikir kita. Kualiti kemenjadian pelajar kita bukan diukur kepada berapa bilangan 6A ke 7A, bukan A-nya itu. Tetapi kita kena mulai daripada sekarang. Penguasaan minimum untuk semua kena berlaku. Tapi untuk meningkatkan kualiti kemenjadian murid itu, yang diperlukan oleh masyarakat, yang diperlukan oleh negara kita ialah bagaimana kemampuan berfikir aras tinggi anak murid kita. Nah, ini bukan kebetulan. Sebab itu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan kita meningkatkan item quality hot itu. Jadi bagaimana kita nak menilai quality hot? Kita tengok bagaimana cara kita mengajar untuk berfikir aras tinggi itu. Dan inilah yang menjadi trust dalam pembelajaran abad 21. Dan inilah yang menjadi trust kepada sistem yang kita katakan cabaran Industrial Revolution 4.0 itu menekankan kepada kemahiran berfikir. Dia tidak tanya berapa banyak bilangan A yang pelajar kita miliki, yang boleh capai. Tapi yang dinilai adalah kompetensi berfikiran aras tingginya. So, jadi selain dari kita menekankan kepada penguasaan minimum, kita kena angkat kualiti menjadi murid kita kepada kualiti berfikir aras tinggi. Dan saya telah minta, sejak daripada tahun 17 lagi, saya telah minta supaya pengumuman itu mesti juga ambil kira setakat mana penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar kita. Dan sejak pada tahun lepas, kita telah buat secara sampling, dan tahun ini tingkatan 5 punya keputusan baru-baru ini pun saya memberikan perhatian tentang penguasaan penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan alhamdulillah diberi dalam analisis itu menunjukkan bahawa keupayaan pelajar-pelajar kita untuk menguasai kemahiran berfikir itu semakin lama semakin meningkat. Tetapi ada dia punya domain-domain tertentu yang perlukan lebih
push supaya peningkatan itu lebih baik. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang ada di luar sana yang berusaha untuk memastikan anak-anak didik kita menguasai kemahiran berfikir aras tinggi. Tetapi